إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Muslimin, muslimat, sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bertemu lagi pada pagi ini dalam keadaan hujan di Gombak ini. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, kami mohon kepadamu hujan yang bermanfaat. Mutirna bihamdillahi wa birahmatihi. Kita disirami dengan air hujan, dengan rahmat dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan perkongsian ilmu dalam perbincangan hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan fokus pada pagi ini ialah hadis yang bernombor 25, huraian ringkas berkenaan dengan kurniaan dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebenarnya memang kita ini disirami dengan rahmat. Hujan yang turun pada pagi ini adalah rahmat. Rahmat yang memberikan kehidupan kepada manusia, tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Air yang berkat yang diturunkan dari langit. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Dan kami turunkan daripada langit air yang berkat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, untuk permulaan perkongsian kita pada pagi ini, apa khabar semua pada pagi ini? Hari ini pun hari cuti. Anak-anak kita pun tak ada online di rumah kerana hari ini adalah hari cuti Hari Raya Cina. Apa khabar juga COVID-19 pada hari ini? Okay. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ala kulli hal, kita juga bersyukur di atas kesembuhan para pesakit COVID-19 ini. Semalam dilaporkan ada 1,929 orang yang keluar daripada ataupun telah sembuh, yang menjadikan keseluruhan kes sembuh setakat ini adalah 495 kes. Hampir 2,000 lah. Pada masa yang sama, nampak ada sedikit peningkatan kes positif. Semalam ada 3,288 kes, menjadikan keseluruhan kes di seluruh negara ada 251,600 kes. Banyak juga tu. Kita pun sudah berada dalam track orang lain lah. Orang yang banyak kes. Manakala kita ucapkan takziah juga kepada keluarga yang kehilangan ahli keluarga. Semalam dicatatkan ada 14 kes kematian, menjadikan keseluruhan jumlah kes kematian sebanyak 923 kes seluruh negara akibat COVID-19 ini. Ini bermakna cara pengkebumian mereka pun berbeza lah daripada orang lain. Jadi sebab itulah kita kena sentiasa berhati-hati. Kalau kita tidak ada apa-apa yang memudahkan kita berada di luar, maka kita duduklah di rumah, belajar dari rumah, mengajarlah dari rumah. Dan kes yang kritikal yang di ICU pun ada banyak juga, ada 285 kes. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita sekarang ni, situasi sekarang ni, denda pun semakin meningkat. Jadi kalau
kita tidak ada apa-apa, kita jagalah kawalan diri sendiri demi keselamatan orang lain. Sebab kes ini masih tinggi, 3 angka dan berada di sekitar kita. Jadi kita amalkanlah SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan tanpa kita mempertikaikan. Elakkan kawasan yang sesat, yang sempit. Begitu juga amalkan berwuduk sentiasa, amalkan wash dan pakai mask, wear, dan juga amaran daripada kita mendekati kawasan-kawasan yang berisiko. Patutlah SOP ini sebagai norma baru kita. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita akan berbicara menyambung perbincangan hadis yang ke-25. Hadis berkenaan dengan kurniaan dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-25 ini berbunyi An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, inna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allah lakum ma tusaddiquna, inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin 'anil munkar aw nahyin 'an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fil haram akana 'alayhi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, menarik juga hadis ini untuk kita bincangkan. Bunyi sedekah semua ni. Apa maksud hadis ini? Daripada Abu Dzar, beliau meriwayatkan bahawa ada sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya, wahai Rasulullah, orang kaya telah dapat banyak pahala. Orang kaya ni dapat banyak pahala. Dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya dapat banyak pahala. Sebab apa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sembahyang sebagaimana kami sembahyang. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka. Baginda bersabda, menjawab persoalan tadi, bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan bagi kamu sesuatu yang kamu boleh bersedekah juga dengannya? Macam mana? Sesungguhnya setiap kali tasbih itu adalah sedekah. Setiap kali takbir itu adalah sedekah. Setiap kali tahmid itu adalah sedekah. Setiap kali tahlil itu adalah sedekah. Menyuruh amar ma'ruf itu sedekah. Menegah munkar itu sedekah. Dan lebih menarik lagi, pada kemaluan seseorang kamu pun adalah sedekah. Para sahabat terkejut. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, adakah apabila salah seorang kami melepaskan syahwatnya, dia beroleh pahala? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa pandangan kamu? Kalau dia melepaskan syahwatnya pada tempat haram, adakah dia berdosa? Maka demikianlah juga apabila dia melepaskannya di tempat yang halal, maka dia akan dapat pahala. Dia beroleh pahala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Zakat. Bab penjelasan bahawa sedekah itu merangkumi segala jenis kebaikan. Hadis ini bernombor 1006. Hadis ini disepakati
muttafaqun alaih. Kerana ada daripada Abu Hurairah ada lafaz yang berbeza. Dan hadis ini kalau dalam Sahih Bukhari-nya, Imam Bukhari meletakkannya dalam kitab sifat sembahyang, bab zikir selepas sembahyang. Hadis bernombor 807. Dan juga Imam Bukhari mengeluarkannya juga dalam kitab doa selepas sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apakah maksud kalimah yang ada dalam hadis ini? Kalau kita tengok huraian hadis ini, Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah dalam kitabnya Syarah Hadis 40, dia berkata, hadis ini adalah hadis yang agung. Hadis yang besar kerana dia mencakupi kaedah-kaedah agama yang bernilai tinggi. Ada beberapa maksud perkataan yang perlu kita berikan perhatian. Yang pertamanya ialah anna unasan, beberapa orang. Apakah yang maksudkan beberapa orang itu? Mereka ialah orang-orang fakir dari golongan muhajirin. Kumpulan muhajirin mereka datang jumpa Rasulullah. Mereka tanya, wahai Rasulullah, seronoklah orang kaya. Jadi sahabat-sahabat ini siapa? Sahabat-sahabat ini ialah orang-orang muhajirin yang fakir. Ialah orang muhajirin, mereka datang selai sepinggang. Rumah pun tak ada, harta pun tak ada di Madinah ini. Kebun apatah lagi. Jadi dia tak ada nak buat banyak kebaikan lah. Dia menumpang kebaikan orang lain. Jadi kata syok lah, seronok lah orang kaya. Sebab apa? Sebab mereka ni boleh buat lebih. Inna unasan min ashabi Rasulillah. Ashabi Rasulillah ini, kita tahu ke maksud ashab ni siapa? Apa maksud ashab? Sahabat. Apa maksud sahabat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Apa maksud sahabat? Itu soalan. Tak boleh jawab. Kalau boleh jawab, tulis jawapan itu kat. Jadi sahabat ini, saya beritahu jawapan. Tulis jawapannya. Sahabat ini ialah mereka yang sempat berjumpa dengan Rasulullah. Selepas Rasulullah diutus menjadi Rasul lah. Dan sebelum kewafatan Rasulullah. Dalam keadaan dia beriman. Dan dia juga mati dalam keadaan beriman. Mati dalam Islam. Sahabat ini dia seorang yang sempat bertemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah hidup. Dan ketika Rasulullah dilantik menjadi Rasul. Dan dia mati dalam keadaan Islam. Kalau orang yang bertemu dengan Rasulullah, ketika Rasulullah belum lagi melantik menjadi Nabi, tidak dipanggil sahabat. Ataupun ketika dia bertemu dengan Rasulullah, dia tak masuk Islam, dia tidak dipanggil sahabat juga. Ketika Rasulullah dia jadi Nabi, tapi dia tak masuk Islam, tak jadi sahabat. Ataupun dia meninggal dalam keadaan dia kafir. Dia tidak ikut Rasulullah. Dia masuk Islam, tapi dia murtad. Juga tidak dipanggil sahabat. Itu level sahabat. Dan sahabat ni levelnya tinggi lah. Kan Rasulullah kata, siapa-siapa yang bersedekah di kalangan kamu, infak, dia tidak akan dapat menyaingi kelebihan para sahabat. Walaupun sebelah tamar, sebiji tamar. Walaupun di sedekah tu, satu bukit emas sebesar gunung Uhud. Emas sebesar gunung Uhud pun tak dapat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maksud fadli amwalihim adalah lebihan harta. Harta yang dimaksudkan di sini ialah harta yang lebih pada keperluan, yang kita tak guna. Maka daripada kita simpan tu, kita keluarkan zakat 2.5% lah. Kan? Sedekah ni apa maksud sedekah? Sedekah ni pahala yang diterima. Maksud sedekah tu adalah pahala yang diterima daripada pahala sedekah. Terima kasih Ustaz Fikri Basri. Sahabat ni sempat bertemu Rasul, bertemu dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan iman. Terima kasih. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok daripada hadis ini menggalakkan kepada kita ini berlomba-lomba buat kebaikan. Berlomba-lomba buat kebaikan. Hidup ini bukannya pertandingan, tapi amal itu kita kena bertanding lah. Jangan kita duduk di takut yang sama. Jangan kita kata, dia orang kaya, saya tak kaya. Tak, orang miskin pun, orang tak kaya pun boleh juga buat kebaikan. Dengan cara orang miskin, dengan cara orang yang kurang berada. Orang berada
dengan gaya dan caranya, orang miskin dengan gaya dan caranya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Apa maksud ayat ni? Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Untuk memperoleh kesenangan, maka dia hendaklah berlomba-lomba bagi mereka yang ingin merebut kelebihan dan juga kesenangan. Surah Al-Mutaffifin. Apa maksud berlomba di sini? Berlomba di sini berlomba dalam mencari lebih banyak kebaikan dan berusaha untuk melakukan amal-amal soleh. Berusaha bersungguh-sungguh, berusaha keras untuk melakukan amal-amal soleh. Itu adalah perkara yang disyariatkan dan digalakkan dalam Islam. Menjadi kewajipan orang Islam berusaha untuk menambahkan kebaikan dia. Kita dapati Sayyidina Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan kepada kita tentang peristiwa yang disaksikan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau melihat sikap Rasulullah dan tindakan Rasulullah itu amat bijaksana. Beliau melihat rahmat Islam itu luas dan pintu kebaikan itu lebar melalui penjelasan yang dihuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerangkan kepada manusia tentang ajaran-ajaran yang diturunkan kepada mereka untuk diamalkan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebenarnya peristiwa ini berlaku kepada orang-orang fakir muhajirin secara khusus. Dan kemungkinan juga ada di kalangan orang-orang Ansar yang senasib dengan mereka. Tapi melihat keterbatasan mereka dalam melakukan amal-amal kebaikan ini, mereka tak dapat melakukan kebaikan dengan banyak kerana mereka tidak banyak harta. Mereka tidak banyak uang ringgit untuk bersedekah, untuk melakukan kebaikan, untuk membuktikan kebenaran iman mereka kepada Rasulullah. Kerana mereka tahu nak buktikan iman mereka ini melalui amal. Kerana mereka dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu adalah bukti kebenaran iman. Iman dalam, yakin dalam, tapi tunjukkan keyakinan itu melalui amal anggota secara zahir. Jadi mereka baca Quran, mereka dengar hadis Nabi yang menganjurkan supaya bersedekah, menginfak, dan Quran pun memuji orang-orang yang melakukan infak ini, menjanjikan pahala yang berinfak ini dengan ganjaran-ganjaran yang sangat hebat, ganjaran syurga dan sebagainya, syurga yang sebelah langit dan bumi. Dan mereka lihat saudara-saudara mereka yang mempunyai harta kekayaan berlomba-lomba untuk menafkahkan harta mereka dengan murah hati, dengan ringan tangan. Ada yang datang dengan bawa semua harta macam Abu Bakar. Dia kata dia tak tinggalkan apa-apa pun, hanya ditinggalkan Allah dan Rasul untuk keluarga dia. Begitu juga bawa separuh harta. Ada yang bawa dengan beribu-ribu dinar ataupun dirham. Ada orang yang menumpukkan hartanya di hadapan Rasulullah. Letak di hadapan Rasulullah sehingga Rasulullah mendoakan keberkatan untuk harta mereka. Merebahi mereka, memohonkan ampunan untuk mereka. Ya Allah, berkatilah hartanya. Banyakkanlah hartanya. Berkatilah zuriatnya dan sebagainya. Jadi dari sini kita tengok jiwa orang-orang fakir ni, mereka juga mengharapkan kelebihan dan kedudukan seperti kawan-kawan mereka yang berharta. Tapi bukan bermaksud supaya mereka ni hasad kepada harta yang dimiliki oleh kawan-kawan yang kaya. Dan bukan nak mengharapkan kekayaan semata-mata, tapi untuk bersaing dalam buat kebaikan, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mereka-mereka ni lah dia kata, oh orang tu duit banyak, dia boleh buat banyak kebaikan. Jadi mereka rasa, oh Rasulullah, kami ni kalah sentiasa lah, dia kata. Sentiasa kalah lah dengan orang kaya. Sebab apa? Sebab mereka sentiasa dapat buat kebaikan. Lalu mereka pun datanglah jumpa Rasulullah, berkumpul ramai-ramai, tanya, mengadulah tentang keadaan mereka. Mereka beritahu bahawa mereka ni rugi. Sebab apa rugi? Sebab mereka tak ada apa-apa. Jadi mereka menangislah kerana mereka tidak ada apa-apa yang boleh dinafkahkan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berada, yang punya harta lebih tu, mereka telah pergi melakukan kebaikan. Mereka mengadu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini sedihlah kedudukan kami, kehidupan kami. Sebab apa? Orang kaya tu dia boleh buat macam-macam.
Dengan harta dia tu dia buat yayasan tu, dia buat rumah anak yatim ni, dia buat sekolah tu, macam-macam. Jadi orang kaya ni dia punya harta dan dia boleh buat pahala. Mereka melebihkan. Sebab apa melebihi kami? Mereka solat, kami solat. Mereka berpuasa, kami berpuasa. Tapi mereka ada harta, mereka dapat bersedekah, kami tak boleh bersedekah. Kami tidak boleh nak bersedekah, nak menyaingi amalan mereka. Lalu Nabi SAW pun menenangkan mereka lah. Antara hikmah. Rasulullah SAW ada hikmah yang tinggi dalam berinteraksi. Hikmah yang tinggi, dia Rasulullah SAW menerangkan pintu kebaikan yang luas kepada mereka. Rasulullah mengetahui bahawa kehausan dan kerinduan mereka ini pada darjat yang tinggi kepada di sisi Allah Ta'ala. Dan baginda Nabi SAW mengubati hati mereka dengan penuh hikmah. Di mana hikmah, wisdom yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah pun menenangkan hati mereka, menarik perhatian mereka dengan mengatakan bahawa pintu kebaikan itu banyak. Banyak pintu kebaikan ini, dia terbuka luas. Di sana ada amalan yang pahalanya boleh mengimbangi pahala-pahala orang yang bersedekah dan boleh menyamai darjat orang yang bersedekah ini. Sekalipun tidak dapat melebihi. Kenapa? Ini disebabkan oleh kedudukan seseorang itu sesuai dengan kelebihan yang ada padanya. Allah Ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi memanglah orang yang kaya itu ada kelebihan dia. Orang miskin pun jangan dia rasa kurang sebab dia boleh melakukan sebagaimana amal-amal orang kaya. Cuma ikut kekuatan dia lah, ikut kemampuan dia lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Ta'ala tidak memberati seseorang itu melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Begitu juga Nabi SAW bersabda, Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Ta'ala telah menjanjikan untuk kamu sesuatu yang kamu boleh sedekahkan? Benar. Janji sedekah yang terbentang luas buat kamu itu ada banyak. Ada banyak. Di antaranya ialah berbentuk nafkah kepada keluarga. Itu dikira sedekah. Tiap suap yang kita suap kepada murid, isteri dan anak-anak itu adalah sedekah. Sedekah itu dalam, ada pula yang tidak berbentuk nafkah. Nafkah itu wajib lah. Bagi juga tapi wajib. Dapat pahala. Sedekah, dapat pahala lagi. Tapi kesemuanya itu tidaklah kurang pahalanya daripada pahala infak di jalan Allah. Setiap dinar, dirham yang disumbangkan keluarga-keluarga itu juga adalah sedekah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, selain daripada itu, kalau tidak ada duit, zikir kepada Allah juga adalah sebaik-baik sedekah ke atas jiwa. Kita bersedekah kepada jiwa kita. Kan? Bagi seorang yang tidak ada harta lebih, maka dia boleh bertasbih. Bertasbih kepada Allah, bertakbir kepada Allah, bertahlil kepada Allah, kerana setiap lafaz itu ada nilai pahala sedekah. Bagaimana? Allah Ta'ala mengajar kita bahawa semua amal ini adalah amal salih yang berkekalan. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan amal-amal salih yang kekal faedahnya itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, lebih baik di atas asas yang mereka berikan dan yang penuh harapan. Ayatnya apa? Ayatnya Surah Kahfi ayat 14. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman dalam satu riwayat, satu ayat yang bermaksud, sesungguhnya mengingati Allah itu lebih besar faedahnya. Wala dzikrullahi akbar. Surah Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi akbar. Zikir pada Allah itu adalah besar. Kan? Maknanya dia adalah ganti kepada sedekah. Kita bersedekah ke atas jiwa kita dengan kita berzikir. Nabi SAW menggalakkan perkara ini kerana Nabi SAW bersabda,
ma min yawmin wala lailatin wala sa'atin illa lillahi fiha sadaqatun yamunnu biha ala man yasha'u min ibadihi wa ma min Allah ta'ala ala 'abdihi mithla an yulhimahu dhikrahu. Tidak dah datang satu hari, satu malam, satu saat, satu masa kecuali Allah bersedekah dikurniakan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Dan tidak ada kurniaan yang lebih baik yang diberikan kepada hamba-hambanya seperti mana dia memberikan ilham kepada hamba-hambanya untuk berzikir mengingati Allah. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Tirmizi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah hamba yang paling tinggi, yang paling afdal di sisi Allah pada hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu pilihan bagi orang yang tidak ada harta ni, berzikirlah, ingatkan banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita ni ada ilmu, ada kelebihan, ada keberanian, kita menyeru ke arah kebaikan, itu juga adalah sedekah kepada masyarakat. Kan? Duit tak ada nak bagi, nak buat macam saudara Abid Liu yang turun ke sana ke sini, buat kebaikan kepada seluruh masyarakat, tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira peringkat hidup, orang kecil, orang tua semua. Kita menyeru ke arah kebaikan. Pintu mengerjakan amal ma'ruf dan nahi munkar ini, ataupun menyeru ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran ini sangat luas dan sangat terbuka. Dan pahala orang yang melakukan fardu kifayah ini tidak kurang daripada pahala orang yang memberi infak dan bersedekah. Bahkan mungkin melebihinya lagi dengan tingkatan darjat yang banyak lah. Sebab disebut dalam hadis, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan, amal ma'ruf itu adalah sedekah. Ya, kenapa tidak? Kerana umat ini dengan amal ma'ruf dan nahi munkar telah menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummah. Kamu umat yang terbaik. Bila ia dilahirkan untuk manusia? Bila ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bila kamu menyuruh perkara yang baik, kamu melarang perkara yang buruk, dan kamu beriman kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, begitu juga kita dapat melihat keluasan kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Taala menyediakan bagi kita semua pahala dan balasan yang boleh kita dapati siang dan malam. Anugerah itu dapat siang dan malam. Macam mana? Bila kita niat ikhlas. Dan tujuannya baik. Tujuan baik dan niatnya ikhlas. Bukankah di antara kita ni ada yang beri nafkah kepada isteri dan anak-anak? Wajib nafkah, kan? Sebagaimana Nabi SAW bersabda, wa nafaqatur rajulu, ataupun wa nafaqatur rajuli ala ahlihi wa zawjatihi wa iyalihi sadaqatun. Nafkah, pemberian seseorang kepada keluarganya, kepada isterinya, kepada orang-orang di bawah tanggungannya adalah dikira sedekah. Innaka lam tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah Ta'ala illa ujirta alaihi. Hatta al-luqmata tarfa'uha ila fi fami imra'atika. Sesungguhnya kamu tidak membelanjakan suatu nafkah kerana Allah kecuali kamu akan diberikan pahala. Sehingga kan satu suap makanan yang kamu suapkan ke mulut isteri kamu juga, kamu akan dapat pahalanya. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya beri makan kepada isteri juga suap menyuap lah. Dulu orang suap menyuap. Tuan-tuan bila kali terakhir suap menyuap? Yang kali pertama dan kali terakhir bila? Ketika kameraman kata, okey sekarang ni ketika makan beradab. Okey, suap suami, suap pengantin lelaki, suap pengantin isteri pun suap kepada pasangan masing-masing. Itulah kali pertama dan mungkin itulah juga kali terakhir. Kan? Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebenarnya dalam hadis Nabi ini itu adalah simbolik. Kamu suapkan makanan kepada isteri kamu itu dikira pahala sedekah. Tapi yang lebih luar lagi, kita beli beras, kan? Saya beli beras. Betul, isteri memasak, tapi
kita beli beras. Beli makanan, beli lauk dan sebagainya, juga dikira adalah setiap suapan yang diberikan kepada isteri dan anak-anak itu adalah dikira sedekah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itulah antara perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini memberi kebaikan kepada kita semua. Banyak lagi lah kelebihan kalau kita nak tengok. Setiap amalan itu mesti dengan niat yang ikhlas, kan? Begitu juga semua benda lah kalau dibuat, bersedekah, berpuasa, bersolat, bahkan mendatangi isteri juga, kan? Mendatangi isteri juga dikira bersedekah. Bersedekah dengan syarat ada niat lah, kan? Dan bitu-bitu kebaikan itu adalah banyak. Lalu di antara pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ini ialah Rasulullah SAW telah menunjukkan suatu teladan yang baik, di mana para sahabat ini mereka sering berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Dan setiap amalan soleh ini mempunyai nilainya yang tersendiri di sisi Allah. Dan walaupun sedikit, walaupun kecil, Allah Ta'ala tidak akan mempersia-siakannya sama sekali. Banyak amal soleh yang boleh dilakukan untuk menambah pahala kebaikan. Kita bertasbih, kita ucap subhanallah, kita bertahmid, kita ucap alhamdulillah, kita bertahlil, kita kata la ilaha illallah. Kita suruh ajak orang buat kebaikan, cegah kemungkaran juga adalah kebaikan. Semuanya itu diberikan pahala sedekah, sehingga kita melakukan hubungan kelamin dengan isteri pun dianggap sedekah. Sebab apa? Sebab kalau kita berzina, wa'alaikumsalam, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada fitnah ini, dia dianggap berdosa dan dia akan menerima azab Allah. Jadi tengok alangkah indahnya ajaran Islam. Dan bagi orang kaya yang mempunyai lebih sebab orang kaya yang suka bersedekah rajin berzikir ke, ataupun rajin buat solat sunat juga ke, maka dia tentu akan dapat pahala yang banyak. Dia Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kelebihannya yang terdapat di mengakhiri tazkirah dan tuan untuk kita mengajak kepada kebaikan. Man da'a ila kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Kita akhirilah pertemuan kita pada pagi ini. Kita doalah supaya Allah Ta'ala mengangkat bala yang ada di negara kita ini, bala COVID-19, bala A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa Allahumma inna na'udzubika
Ya Allah, Tuhan kami yang menghindarkan التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وصلى الله على سيدنا محمد وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.